Selamat petang, salam sejahtera. Yang ini tentang Kabinet Anwar Ibrahim. Kalau nak tahu berapa ramai ahli Kabinet Anwar Ibrahim, yang pastinya aku nak beritahu kamu petang ini ialah Kabinet Anwar Ibrahim akan bersaiz kecil. Wah, ini tahniah kepada Anwar Ibrahim. Jangan buang duit rakyat, jangan buang duit kerajaan semata-mata nak pilih ramai sangat pemimpin, nak pilih ramai sangat kabinet, tapi habuk pun tak ada. Macam itulah orang cakapkan, habuk pun tak ada. Lebih baik kabinet itu kecil tetapi berkesan. Kuantiti itu tidak penting, kualiti itu lebih penting. Siapa yang setuju dengan apa yang aku cakap sebentar tadi, tolong kamu tekan butang subscribe sekarang untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel aku ini. Kalau kamu tidak tekan, kamu tidak akan dapat info-info dan yang paling menarik, pendedahan-pendedahan sulit yang aku akan kongsikan dengan kamu semua. Jangan juga lupa tinggalkan komen kamu untuk isu ulasan-ulasan aku setiap hari ini. Yang kali ini, meskipun mungkin berulang, tapi aku suka mengulas bahwa keputusan Anwar Ibrahim untuk mengusulkan gaji anggota kabinet dikurangkan dan saiz diperkecilkan adalah satu keputusan yang ditunggu-tunggu rakyat Malaysia. Ramai orang yang mahu sangat Anwar buktikan dan buktikan. Kononnya kata mereka Anwar bohong, ada yang katakan Anwar tak sanggup, ada yang katakan Anwar tidak boleh buat. Hari ini Anwar telah buktikan, baru hari kedua sebagai Perdana Menteri, Anwar telah membuktikan banyak perkara ditunaikan. Yang paling menarik apabila Anwar kata dia sudah mengusulkan gaji anggota kabinet dikurangkan dan saiz kabinet juga dikecilkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengusulkan agar gaji anggota kabinetnya akan dikurangkan. Namun ia perlu dipersetujui melalui perbincangan terlebih dahulu, kata Anwar Ibrahim. Menurut pengerusi Pakatan Harapan itu, saiz kabinet juga akan diperkecilkan dan pembentukan kabinet itu akan dibuat secepat mungkin. Saiz kabinet tentunya akan diperkecil dan saya minta supaya ahli kabinet baru setuju agar gaji dikurangkan, kata Anwar Ibrahim. Nah, pada pendapat aku, sesiapa yang tidak setuju untuk pengurangan gaji ini, lebih baiklah jangan dilantik timbalan ataupun dilantik kabinet atau ahli parlimen tersebut. Cari ahli parlimen yang sanggup dikurangkan gaji, kerana itu menunjukkan solidariti untuk kesusahan rakyat pada waktu ini. Anwar kata, saiz kabinetnya tentu akan dikecil dan saya minta supaya ahli kabinet setuju agar gaji dikurangkan. Aku rasa itu patut jadi syarat pertama menteri dilantik oleh Anwar, yaitu bersetuju menandatangani perjanjian aku janji untuk dikurangkan gaji. Bukan sikit pun, bukan banyak pun gaji yang dipotong tu, biarlah kan, begitulah. Tetapi semua ini dalam proses perbincangan dan persiapannya sesegera mungkin, kata Anwar. Jelas Anwar lagi, sebagai Perdana Menteri akan merujuk kepada parti-parti lain untuk mengusulkan nama bagi pembentukan kabinet. Anwar kata, kita kena faham bahawa kerajaan perpaduan bermakna seorang Perdana Menteri harus merujuk kepada parti-parti gabungan ini. Parti masing-masing pula akan mengusulkan nama untuk pembentukan kabinet, kata Anwar. Terdahulu, ahli parlimen Tambun itu tiba di bangunan Perdana Putra pada jam 9.52 pagi tadi bagi memulakan tugas sebagai Perdana Menteri ke-10 secara rasmi. Beliau selepas itu menuju ke pejabat Perdana Menteri untuk menandatangani buku selamat datang dan selamat bertugas. Saudara-saudara sekalian, yang menarik juga dalam usul kali ini bahawa Kedah yakin tidak di pinggir walaupun Perikatan Nasional jadi pembangkang di pusat. Wow. On Hafiz juga memohon semua pihak tidak keluarkan kenyataan ganggu gugat pentadbiran Johor. Selain itu, yang menariknya ialah apabila kerajaan pimpinan Anwar dikatakan
dikatakan oleh seteru politik Anwar dan juga kerajaan yang ada sekarang. Mereka mengatakan kerajaan pimpinan Anwar bukan kerajaan perpaduan, tapi kerajaan PH, kata Dominic Lau. Aku tak setuju dengan pendapat Dominic Lau ini. Kalau Dominic Lau kata kerajaan pimpinan Anwar bukan kerajaan perpaduan, tapi kerajaan PH yang semua banyak masuk di dalam kerajaan itu, bukankah itu adalah perpaduan? Lagi pula Anwar dah kata dia akan libatkan semua komponen yang ada di dalam kerajaan perpaduan itu. Kerajaan perpaduan yang dipimpin Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan satu kerajaan perpaduan, tetapi ia lebih tepat ditakrifkan sebagai kerajaan Pakatan Harapan, kata Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia Datuk Dominic Lau. Biasalah kan, kalau dah kalah memang begitulah dia punya bahasa, begitulah dia punya kata-kata. Dalam sidang media di Ibu Pejabat Gerakan hari ini, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, kerajaan perpaduan sepatutnya merangkumi semua parti politik di negara ini. Memanglah Anwar dah mahu semua parti politik masuk dalam kerajaan itu. Tapi yang aku hairan, kenapa Dominic Lau cakap begini? Tanyalah dengan Muhyiddin, kenapa Muhyiddin tak mau masuk Perikatan Nasional? Sekarang dia tuduh pula Anwar Ibrahim bukan kerajaan perpaduan, walhal mereka yang tak nak masuk dalam kerajaan tersebut. Ya, pening kepala aku. Dia sendiri tak mau masuk, dia kata pula dia tidak terlibat. Aduh, Lau yang tidak bertanding pada PRU kali ini berkata, pendirian PN dan gerakan adalah konsisten, yaitu menjadi pembangkang yang berwibawa dalam parlimen. Baguslah, selamat datang sebagai pembangkang. Nanti kamu sudah jadi pembangkang, baru kamu tahu berapa rasa susahnya jadi pembangkang. Itu hanya diketahui oleh Anwar Ibrahim. 24 tahun dia menjadi pembangkang. Dia yang tahu sangat macam mana cerita, macam mana susahnya jadi pembangkang. Tak apalah, kalau Perikatan Nasional dah jadi pembangkang, silakan, itu sangat bagus dan kita mahu mereka menjadi pembangkang yang berwibawa. Kerana kerajaan yang kuat adalah datang daripada pembangkang yang kuat. Kuat pembangkang, kuat kerajaan. Lemah pembangkang, lemah juga kerajaan kerana tiada semak dan imbang. Pada hari ini dengan jelas kita nampak ini kerajaan Pakatan Harapan, kata beliau. Oleh itu kita mainkan peranan pembangkang seperti dikatakan Muhyiddin, yaitu pengerusi PN, kata Lau lagi. Dalam pada itu, Lau juga berkata, pengiraan awal menunjukkan hampir 34% undi rakyat memihak kepada PN dan gerakan kali ini, katanya. Dan sokongan yang meningkat itu kita rujuk kepada keputusan pilihan raya negeri Melaka dan Johor. Memang jika berbanding pilihan raya itu, sokongan itu jelas tidak menampakkan sokongan itu. Saya pun jelaskan semasa PRN Melaka dan Johor, kita memang menggunakan slogan bersih dan stabil, tetapi pada masa itu sokongan rakyat kepada PN tidak tinggi. Tetapi kita tahu slogan ini, ideologi PN ini prihatin, bersih dan stabil. Ini adalah ideologi terbaik sekali untuk rakyat, pilihan terbaik sekali untuk rakyat, katanya. Okeylah, kalau itulah yang Lau kata, yaitu stabil, teruskanlah. Teruskan sajalah. Walau bagaimanapun satu perkara yang aku tak setuju apabila Lau katakan bahawa ini adalah kerajaan Pakatan Harapan, kerana menurut beliau kerajaan Pakatan Harapan definisinya Pakatan Harapan pula. Kerajaan perpaduan definisinya menurut Lau adalah kerajaan merangkumi semua parti politik. Masalahnya kamu yang tak mau masuk dalam Pakatan Harapan, dalam kerajaan perpaduan itu. Itulah masalah dia. Kalau kamu setuju, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, dan aku mohon kamu semua tinggalkan komen Anda tentang isu yang menarik ini. Okey? Jom kita jumpa lagi lepas ini. Bye-bye.